Hai semua, selamat kembali ke SKC Sunday School. Cikgu harap semua sihat dan baik ya. Okey, mari kita teruskan. Kita mulakan dengan doa pembukaan. Mari kita doa bersama-sama ya. Terima kasih Tuhan Yesus bagi hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran Sunday School hari ini. Kami berdoa agar kami dapat belajar dan memahami-Mu lebih lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Okey, mari kita lihat pengajaran untuk hari ini. Pengajaran hari ini boleh teka? Tak bolehlah. Okey, mari cikgu bagi tahu. Okey? Pengadilan pada hari kiamat. Wow. Pengadilan. Kita akan dihakimi, kita akan diadili ya. Adakah kita buat baik ke, jahat ke, okey, pada hari kiamat, okey, hari yang apabila Tuhan Yesus akan kembali ke bumi. Okey, inilah tajuk pengajaran kita. Sebelum kita teruskan, tahukah kamu apakah maksud raja? Mari kita lihat sekejap. Seorang raja memerintah tanah miliknya, kerajaannya ya. Dia memiliki tanah dan segala dalamnya. Okey, dialah yang berkuasa membuat perintah-perintah ya. Semua orang harus mematuhi perintahnya. Okey, yang tinggal di tanahnya harus ikut perintahnya. Okey, Malaysia juga diperintah oleh sultan ya, raja ya. Okey. Jadi kita perlu mematuhi perintah yang dibuatnya. Okey, apakah maksud raja? Pernah tak lihat raja tu? Ada pakai mahkota. Dia duduk di atas tahta. Ya, kerusi yang khas. Hanya bagi raja saja boleh duduk. Kita duduk kena bunuh habis mati. Tak boleh ya. Okey. So, tajuk pengajaran hari ini ialah pengadilan pada hari kiamat. Okey, Tuhan Yesus akan datang pada hari kiamat sebagai raja segala raja ya. Dia akan datang dalam kemuliaan dan dia akan menghakimi, mengadili semua orang. Okey, mari kita lihat cerita untuk hari ini ya. Cerita hari ini diambil dari Matius pasal 25 ayat 31 hingga 46. Okey, mari kita lihat ceritanya. Okey, mari kita baca Matius 25 31. Apabila Anak Manusia datang sebagai raja dengan semua malaikat Allah, dia akan duduk di atas tahtanya yang mulia. Okey. Kita lihat Yesus juga dikenali sebagai Anak Manusia. Tuhan Yesus ada banyak gelaran ya. Dia juga juru selamat kita, betul tak? Okey. Ini adalah Anak Manusia ialah salah satu gelaran bagi Tuhan Yesus. Okey. Apabila Anak Manusia datang sebagai raja, Tuhan Yesus akan kembali semula sebagai raja yang mulia dengan semua malaikat, dengan tahtanya yang khas untuk dia ya. Okey, kita tak tahu betapa cantiknya, betapa indahnya tahta dia. Ini cuma satu gambaran saja yang cikgu letak di sini. Okey, umat manusia di bumi ini akan dikumpulkan di hadapannya. Kemudian dia akan memisahkan mereka menjadi dua kumpulan, seperti gembala memisahkan domba daripada kambing. Matius 25:32. Lihat, Tuhan Yesus akan kembali dan semua umat manusia di bumi akan dikumpulkan di hadapannya. Okey. Dan ayat yang sama lagi, okey, umat manusia dikumpulkan dan akan dipisahkan kepada dua kumpulan. Nampak dua kumpulan tu? Ada domba dan kambing. Okey, Tuhan Yesus akan memisahkan mereka seperti seorang gembala memisahkan domba dan kambing. Okey, domba ni lebih berharga, lebih istimewa daripada kambing sebab bulunya yang berharga ya. Jadi
seorang gembala akan memisahkan domba dan kambing-kambing. Seperti itu juga Tuhan Yesus akan memisahkan kita, yang baik dan yang tidak mengikut kehendak Yesus. Anak manusia akan mengumpulkan orang yang melakukan kehendak Allah di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kirinya. Nampak tu? Yang melakukan kehendak Allah semua di sebelah kanannya, dan yang tidak melakukan kehendak Allah di sebelah kirinya. Kemudian raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Hai kamu yang diberkati Bapaku, marilah dan nikmatilah pemerintahan Allah yang telah disediakan oleh Allah untuk kamu sejak dunia ini diciptakannya." Matius 25:34. Tuhan Yesus menjemput semua yang melakukan kehendaknya, semua yang baik untuk menikmati pemerintahan Allah bersama Yesus. Ya, betul ya? Okey. Dan Tuhan Yesus juga berkata, mari kita lihat, "Ketika aku lapar, kamu memberi aku makanan, dan ketika aku dahaga, kamu memberikan aku minum. Aku seorang asing, tetapi kamu menyambut aku ke dalam rumah kamu. Aku tidak berpakaian, dan kamu memberi aku pakaian. Aku jatuh sakit, dan kamu merawat aku. Aku dipenjarakan, dan kamu melawat aku." Matius 25:35 hingga 36. Okey, kita lihat dalam ayat ni, Tuhan Yesus berkata, di dalam segala pertolongan yang diberi, apabila kita menolong orang yang miskin, menolong orang yang susah, kita seperti melakukannya kepada Tuhan Yesus. Kita lihat perkara-perkara ni, kita tidak perlu kaya raya baru boleh menolong orang. Kita tidak perlu sangat bijak dan pandai baru boleh menolong orang. Kita tidak perlu berjaya dalam hidup baru boleh menolong orang lain. Kesemua yang diminta Tuhan Yesus ini boleh dilakukan oleh setiap kita. Kita boleh menolong orang, kita boleh memberikan masa kita untuk melawat orang yang susah, kita boleh memberi sedikit makanan yang kita ada kepada orang yang tiada makanan. Semua ini boleh dilakukan oleh semua kita. Kita tidak perlu kaya raya baru boleh menolong orang. Jadi Tuhan Yesus kata, dalam segala pertolongan ini, mereka seperti menolong Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus melihat semua ini dan mereka ini melakukan kehendak Tuhan Yesus. Kemudian raja itu berkata kepada kumpulan orang di sebelah kirinya, "Pergilah dari sini, hai kamu yang dikutuk Allah. Pergilah ke dalam api yang tidak dapat padam, yang telah disediakan oleh Allah untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Matius 25:41. Semua yang tidak mengikut kehendak Allah telah dikutuk dan telah dihalau dari kehadiran Tuhan Yesus. "Ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makanan. Ketika aku dahaga, kamu tidak memberi aku minum. Aku seorang asing, tetapi kamu tidak menyambut aku ke dalam rumah kamu. Aku tidak berpakaian, tetapi kamu tidak memberikan aku pakaian. Aku jatuh sakit dalam penjara, tetapi kamu tidak melawat aku." Matius 25:42 hingga 43. Tuhan Yesus kata, apabila mereka tidak menolong orang yang kurang upaya, mereka tidak menolong orang yang miskin, mereka tidak menolong orang lain, hanya hidup suka-suka untuk diri sendiri, apabila mereka tidak menolong orang lain, seperti tidak menolong Tuhan Yesus, dan mereka ini tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Kemudian semua orang itu akan menderita hukuman yang kekal, sedangkan mereka yang melakukan kehendak Allah akan menerima hidup sejati dan kekal. Matius 25 ayat 46. Inilah ayat yang terakhir. Jadi semua orang yang tidak mematuhi kehendak Yesus akan menderita hukuman yang kekal.
Takut kan? Okey. Sakit. Selama-lamanya dia sakit. Dia akan dihukum. Okey. Dan mereka yang melakukan kehendak Allah akan menerima hidup sejati dan kekal. Matius 25 ayat 46. Okey, inilah cerita kita untuk hari ini. Mari kita lihat apa yang boleh dipelajari. Kita belajar bahawa Tuhan Yesus pernah ke bumi. Yesus datang sebagai seorang hamba yang rendah diri dan lemah. Kemudian Yesus mati di salib. Dan Yesus bangkit semula dan sekarang ini berada di syurga. Cerita ni kita boleh lihat dalam cerita hari Natal apabila kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus sebagai seorang yang rendah diri, sebagai anak seorang yang miskin, yang lemah. Kemudian Yesus menderita di salib dalam cerita Paskah kita dan Yesus bangkit semula dalam sambutan Easter, sambutan Paskah. Yesus bangkit semula dari mati dan Yesus naik ke syurga semula. Okey, cerita-cerita ini kita telah belajar, semua telah berlaku dalam kehadiran Tuhan Yesus di bumi dahulu dan kita menyambutnya, mengingatinya setiap tahun. Okey. Jadi Yesus telah datang, dia datang sebagai juru selamat yang menebus dosa kita. Kita cuma perlu percayakan dan kasihkan Tuhan Yesus dan beriman dan mematuhinya. Okey, Yesus pernah ke bumi. Dan Yesus akan kembali. Mana Yesus sekarang ni? Yesus berada di syurga sekarang ini. Yesus akan kembali semula ke bumi. Dia akan datang dalam kuasa dan kemuliaan. Tidak seperti dulu yang dia lahir sebagai anak, sebagai seorang bayi di kandang. Ingat tak cerita hari Natal Tapi Yesus akan kembali dengan kuasa dan kemuliaan. Dia akan datang sebagai raja segala raja. Dia akan datang untuk menghakimi, mengadili semua orang. Dia akan memisahkan orang yang baik dan yang jahat. Tiada sesiapa yang tahu bila Tuhan Yesus akan kembali. Jadi kita perlu sentiasa bersedia kasihi dan patuhi Tuhan Yesus. Okey, kita juga belajar bahawa yang baik mendapat kehidupan kekal. Kesemua orang yang mengasihi dan mematuhi Tuhan Yesus, kesemua yang melakukan kehendak Yesus, kehendak Allah akan mendapat kehidupan kekal. Mereka akan hidup bersama Yesus selama-lamanya. Okey, ini bagi yang baik. Kita juga belajar yang jahat akan menderita hukuman kekal. Semua yang tidak mengasihi Yesus, semua orang yang tidak mematuhinya dan melakukan kehendaknya, kesemua orang yang jahat dan zalim akan menderita hukuman kekal. Selama-lamanya mereka akan dihukum. Takut kan? Okay. Jadi apakah harus kita lakukan? Kita kasihi, percaya dan beriman kepada Yesus. Kita patuhi ajaran dan perintah-perintah Yesus. Kita perlu kasihkan Tuhan dan kasihkan orang lain. Kita perlu bertaubat dari dosa kita. Kita tak boleh kata, esok je lah aku bertaubat, hari ni aku buat juga. Tak boleh sebab kita sentiasa perlu bersedia. Kita tak tahu bila Yesus akan kembali. Yesus kembali esok pagi, kamu belum bertaubat, habis. Okey, kita mahukan kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus. Betul tak? Kita mahukan bersama Yesus selama-lamanya, betul? Kita tidak mahu menderita hukuman kekal. Kita tidak mahu menderita selama-lamanya. Takutlah nanti. Okey, inilah ajaran kita untuk hari ini. Diambil dari Matius 25 ayat 31 hingga 46. Okey. Mari kita lihat ayat hafalan untuk minggu ini. Kemudian semua orang itu akan menderita hukuman yang kekal
Sedangkan mereka yang melakukan kehendak Allah akan menerima hidup sejati dan kekal. Semua orang yang tidak melakukan kehendak Allah akan menderita selama-lamanya, dan yang mengikut kehendak Allah akan mendapat kehidupan kekal. Okey, inilah ayat hafalan. Kita perlu hafalkan supaya kita ingat untuk sentiasa bersedia, sentiasa berbuat baik dan sentiasa melakukan kehendak Allah supaya kita mendapat kehidupan kekal. Kita tidak mahu menderita selama-lamanya. Betul tak? Takut. Okey. Inilah ayat hafalan untuk minggu ini. Okey, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengajaran hari ini. Bantulah kami mengenali dan menyayangi-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Hey, sekian saja untuk hari ini. Bye-bye. Jumpa lagi. Yesus Kristus Raja. Betul. Okey, bye-bye.